Saya kata, kalau sakit, minumlah madu lebah. Madu lebah tu Allah kata ubat. Dia madu ni Ustaz, dia ada satu bahan dalam apa nama madu tu. Oh, dia buat main saintifik pula Ustaz ni. Payah oh, cakap dengan orang pandai ni payah. Kak Som, kalau Kak Som nak mudah beranak, makan kurma Kak Som. Dia elok dalam Quran sebut, Siti Maryam bila nak beranak, dia makan kurma. Dia kurma ni Kak Som tak suka sangat, dia macam aku suka hal nak Kak Som. Mai hak agama ni semua jadi payah. Mai hak wali tak ada apa-apa. Orang suruh tak ada. Selok tak ada. Ada kita tanya tak binatang apa yang masuk ni? Waktu hang cocok itu, binatang apa masuk ni? Ada tanya? Tak pernah tanya. Tapi hak Nabi punya cakap, makanlah batu sauda. Dia memanglah Nabi kata ubat, tapi memanglah madu tu ubat, tapi dia ada satu bahan dalam dia genetin ekstratemol apa semua pulau otak hang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama. Kita mengatakan bahawa kita ni cinta kepada majlis ilmu. Cinta dengan berada dalam taman-taman syurga, raudhah ilmu ni. Kita suka bila kita mendengar tausiah, ceramah, tazkirah tentang Nabi, tentang Quran dan sebagainya. Sebab apa? Sebab belum ada cabaran. Cuba ada cabaran. Cuba ada cabaran. Dekat Shell tu, kawasan lapang tu. Nama supermarket apa? Ion. Orang hantar dalam WhatsApp. Datang cepat. Ada orang kaya bagi seorang 100. Ada orang kaya, dia bagi setiap orang yang datang RM100, RM1,000. Agak-agak apa orang tinggal dalam masjid ni. Dengan saya pun pergi sekali. Itu baru RM1,000, RM100. Bagi beras peri pun tak datang dah. Malam ni sumbangan beras percuma. Malam ni ceramah agama. Mana aku nak pergi? Ceramah ke, kuliah maghrib ke, beras percuma. Ustaz Kazim tu YouTube pun ada. Beras mana nak ada YouTube. Itulah dia cabaran. Kita bercakap, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh cakaplah cabaran belum sampai. Sebab itu Allah Ta'ala uji. Setiap daripada kita akan diuji, akan dicabar. Setakat mana iman kau. Terang-terang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Baik. Cuba tengok. Tengok. Antara ilmu dengan duit, mana yang berharga? Mana yang bernilai tuan? Ilmu. Alhamdulillah, kata Tuan Haji. Okey? Kata Tuan Haji, ilmu. Saya penceramah. Dijemput berceramah di sebuah negeri luar pada Malaysia, di Afrika. Okey. Kemudian penganjur bagi tahu ceramah ustaz dibatalkan, ditangguhkan, dibatalkan. Saya tanya kenapa pula? Sebab kota ceramah ustaz dah habis. Ustaz hanya boleh berceramah 3 kali setahun di negeri ini. Sekarang ustaz dah ceramah 5 kali. So, tak boleh dah. Sebab kota dah habis. Okey ya? Betul tak? Cuba saya dah bagi duit. Saya dah sedekah 3 kali. Boleh tak saya sedekah lagi?
Pasal apa pula? Kota dah cukup. Sekarang mana lebih berharga? Ilmu ke duit? Nak jawab? Tak ke duit lebih berharga pada ilmu? Siapa kata ilmu lebih berharga pada duit? Kalau nak bayar zakat, nak bayar sedekah, ada kota tak? Tak ada toliah pun boleh pergi sedekah. Lah cuba ada toliah. Boleh tak ceramah? Tak boleh. Toliah tak ada. Cuba bagi duit. Ada toliah duit? Tak ada. Duit tak apa. Mana lebih berharga? Duit ke toliah? Jawab lah. Siapa bang ni? Pak Haji pun tak kena jawab dah. Duit ke toliah? Duit ke toliah? Hari ni orang yang ada ilmu ceramah dia berapa sen? Bagi 1,000 pun penunggang agama. Tapi kalau artis sekali menyanyi satu lagu 5,000. Mana berharga? Ilmu kah? Sebab tu saya malas jadi penceramah. Tak kaya-kaya. Jadi artis kaya raya. Jadi artis bercerai pun glamour. Jadi ustaz penunggang agama. Tetapi adakah kita heran dengan benda itu? Tak. Sebab Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah sebut kan? Yarfa'illah baik. Allah kata yarfa'illah. Allah mengangkat darjat orang beriman dan berilmu. Siapa yang angkat? Allah. Manusia akan angkat? Tak. Sebab tu tak heran. Betul tu jawapan Tuan Haji. Ilmu yang berharga. Walaupun manusia semuanya memilih harta kemewahan dunia, Allah kata, aku tetap memilih orang yang beriman dan berilmu diangkat beberapa darjat di sisi Allah. Sebab tu kalau kita nak cari manusia, nak cari glamour manusia, nak cari kemewahan manusia, tak main masjid kita. Tak ceramah kita, tak kuliah kita, tak buka sekolah kita. Tetapi sekarang ini kita nak mencari keredaan Allah. Walaupun tuan-tuan, kita kadang-kadang sedih. Saya berceramah ni tuan-tuan. 34 tahun dah di Malaysia. Setiawan ni tuan-tuan tak tahu nak abang. Lumut Setiawan, Manjung, Seri Manjung, Allah. Duk pi merata. Taman Samudra, Taman Samudri, semuanya ada. Taman Kenadera, semua saya happy. Bukan kata Samudra ya. Kenadera pun saya happy. Hari ni nak ceramah susah tak? Susah. Baik jadi penyanyi. Adakah kita nak sedih? Tak. Tapi yang kita sedih ialah yang menyekat agama, yang duk sorok ni ialah orang yang mengaku sebagai orang beragama. Orang tak ada pegang jawatan, dia orang main ceramah apa pun ni. Dah lebih kota ni. Tak boleh. Yang ada agama. Sepatutnya kamu menolong agama. Menolong agama. Sebab tu bila kita sebut tentang mencintai Nabi SAW, kita boleh bercakap bahawa kita mencintai Rasulullah. Boleh cakap tapi belum diuji, jangan cakap. Sebab itu setiap daripada kita akan diuji. Life is the most difficult exam. Kehidupan ini merupakan sebuah peperiksaan yang sangat susah. Dia peperiksaan SPM. Senang. Satu, semua soalan dia sama. Semua sama soalan SPM satu Malaysia ni sama. Tapi ujian kehidupan kita sama tak? Tak sama. Ada di sini yang diuji dengan sakit. Ada diuji dengan sihat. Ada diuji dengan banyak duit. Ada diuji dengan apa-apa kedana. Ada diuji dengan bercerai. Ada diuji dengan nikah ramai. Macam-macam ujian. Ada yang diuji dengan anak pandai. Ada yang diuji dengan anak bodoh. Ada yang diuji dengan anak baik. Ada yang diuji dengan anak deraka. Ada diuji dengan ilmu. Ada yang diuji dengan pangkat. Tak sama pula.
Tetapi kalau kita berjaya menghadapi ujian itu, insya-Allah kita akan jadi orang yang terbaik di sisi Allah. Jadi macam mana kita nak melepasi ujian itu? Sandarannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa masalah awak? Masalah saya, Ustaz. Isteri saya ni tak mau dengar cakap saya, Ustaz. Isteri saya ni duk minta gelang, duk minta peti ais, duk minta cowai. Saya kata jerah yang sudah lah. Yang duk beli mesin-mesin cowai tu pasal apa? Dia kata senang Ustaz. Dia ada cowai, ada yang sejuk, ada yang hangat, senang bantu hayang. Saya bukan kata cowai Ustaz. Why pun tak boleh nak beli Ustaz. Nak sewa lagi tak ada duit. Pernah tak Rasul diuji macam itu? Pernah tak Nabi diuji macam itu? Ada. Rasulullah pernah diuji, isteri dia datang. Ya Rasulullah, isteri sahabat tu, barang mah dia, rumah dia, yang kami ni lagu mana ya Rasulullah? Kami tak ada apa pun, padahal kami ni isteri Rasulullah. Nabi dengar hak lagu tu, ada ketika dia. Nabi dengar lagu tu, tuan-tuan kalau dengar lagu tu agak-agak buh apa? John Cena. Buh John Cena ke isteri dia tu, Smackdown tu kan, Undertaker tu buat lagu tu. Nabi tak buat macam tu. Apa Nabi buat? Nabi duduk masjid. Sehari, 2 hari tak balik, isteri duduk panjang tengkok. Awak, laki aku tak balik ni, awak Nabi tak balik ni, marah kat aku, bah. Nabi, kalau dia terasa, dia main masjid. Dia semayang, dia duduk di masjid, menghadap Allah Ta'ala. Kita pula kalau terasa, pergi mana? Tom Yam. Siapa ada minah Tom Yam? Kita kalau terasa, pergi mana? Pergi Pulau Pinang. Tengok jambatan. Tinggal motor, terjun bodoh. Orang lain kan limai di masjid. Masjid ni tempat ketenangan. Rasulullah ajar bila ada masalah main masjid. Kita hari ni bila ada masalah pergi mana? Dia kata Ustaz nak main masjid apa? Masjid kunci. Masjid katuk. Tiba-tiba kita kata kami ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah apa? Masjid katuk. Kalau tak katuk Ustaz dengan mimbar dia mangkat Ustaz. Hari tu tongkat hilang lah. Nampak tak tuan-tuan? Kita dah kata kita ikut Nabi, kami sayang Nabi. Nabi kalau ada masalah masjid. Nabi kalau meeting di masjid. Nabi kalau dengan budak-budak di masjid. Nabi kalau nak jumpa dia tak ada di rumah pergi masjid. Kita kalau tak ada di rumah kedai Tom Yam. Tiba-tiba kita kata kita ikut Nabi. Ikut Nabi apa? Masjid pun katuk. Hak di luar tuan-tuan macam-macam. Duduk di rumah tak tenang, duduk tempat kerja tak tenang, tidur tak boleh, isteri lah, anak lah, apalah. Ada masalah aku ni dosa banyak, ya Allah, dosa banyak, ya Allah. Aku nak taubat, ya Allah, nak taubat, ya Allah. Jalan tengah-tengah malam dia pergi mana? Pergi masjid lah. Sebab tu sekarang anxiety banyak, stres banyak, depression banyak. Tu yang ramai bunuh diri, yang ramai terjun bangunan, terjun jabatan. Dia pun tak tahu nak buat apa. Kalaulah ikut Nabi, settle masalah main masjid. Sebab tu masjid kena menjadi tempat untuk menyelesaikan masyarakat punya masalah. Ni bila dia pergi masjid nak semayang dalam masjid, masjid kunci pedai ayam tu. Dia kata, siapa gelak gelita masjid? Panjat pintu pagar masjid, pintu gate, peronda lalu. Ada kat dalam. Menceroboh masjid. Mai tok siap pula duduk dalam masjid. Curi! Dia kata dengan helmet pada dah. Ada yang duduk dalam masjid. Duduk menyanda, ya Allah. Pukul 2 pagi. Tertidur. 5 pagi tok siap sampai. Kuih dengan kaki. Hei! Masjid bukan tempat tidur. Akhirnya masjid bukan tempat penyelesaian masalah. Tengok tadi ada budak kecil duduk berlari. Berapa ramai duduk keli.
Sepak budak ni sekali lagi. Sepak budak ni sekali lagi. Ada nak Nabi pergi sepak budak pergi berlari dalam masjid? Tak ada ah. Kami menganjurkan sambutan Maulidur Rasul. Hang sambutan apa? Nabi tak pernah terajang budak. Nabi tak pernah sepak budak. Saya pergi masjid mana? Melayang dari Melaka, mai sembahyang. Nak pergi ceramah. Hujan. Bawa payung parking depan saya Pak Ji, saya bawa payung berlari masuk masjid. Dari pintu belakang tu saya tengok dah satu sah 5-6 orang budak-budak duduk lawan siku. Hang sigun, aku sigun dalam sah. Budak orang tua pun siku. Budak lagi singgun nah. Saya pergi masuk masjid jam biasa, saya pergi belah sah orang tua. Pak Ji depan saya tu pergi kat budak tu. Woi, garang. Dia tarik telinga budak tu. Pam! Dia pergi sekali. Aduh. Dahlah hari hujan. Budak-budak boleh datang. Dahlah 5 orang saja. Hujan pula. Tak seronok pula tu duduk dalam masjid. Budak bukan ada game. Hampir pun penyepak pula. Tinggal 2 orang. Agak-agak sembahyang Isyak. Tunggu tak budak tu? Tak. Saat lagi. Tunggu lagi tak besok? Tak mari dah. Dia sanggup mari dalam hujan nak sembahyang. Dia siku tu budak 8 tahun. Yang hampir sepak dia tu pasal apa? Sallallahu alaihi. Dia paling kuat selawat. Tapi dia paling kuat tanpa budak. Budak tu hang tunggu lagi 10 tahun dia cari balik mana dia orang tua. Dia rasa ya ni tu sepak aku orang ni. Ni kalau aku sepak dia balik je nak. Jom, tuan-tuan di sini ada masalah apa? Masalah keluarga. Rasulullah juga pernah menghadapinya. Tuan-tuan menghadapi masalah apa? Masalah keuangan. Nabi juga ada masalah keuangan. Tuan-tuan menghadapi masalah apa? Tak makan. Nabi Muhammad juga tak makan. Tuan-tuan menghadapi masalah apa? Sakit. Nabi juga sakit. Tetapi apa solusinya? Kita tinggalkan Rasulullah. Kita hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Apa Nabi hidup dengan orang Arab saja kan? Nabi juga duduk dengan orang Parsi. Nabi juga duduk dengan orang Yahudi. Nabi juga duduk dengan orang kulit hitam. Nabi juga duduk dengan orang Rom. Tapi bagaimana Nabi handlekan mereka supaya mereka hormat pada Nabi, mereka patuh pada ajaran Islam, mereka undang-undang yang Nabi buat, piagam Madinah mereka hormat, Nabi buat. Kita kata hari ini, kita ni sayang pada Nabi. Tapi berapa banyak benda yang kita ikut bila kita bercakap dengan masyarakat yang berbilang bangsa. Lah kita yang ikut mereka. Itu macam mana? Atau Nabi ni untuk apa? Tuan-tuan, Nabi ni untuk apa kalau kita tak boleh nak ikut dia? Saya, tuan-tuan. Saya bila dengar ceramah maulud, orang duk cerita, Nabi Muhammad kalau dia minum air, dia kongsi gelas dengan isteri dia. Kalau isteri dia bekas bibi dalam sini, Nabi Muhammad pun akan minum daripada bekas bibi yang sama. Oh, bagus. Bagus tak? Bagus. Tapi takkan itu saja kedatangan Nabi. Ekonomi tak ada ke? Dalam ekonomi apa yang kita ikut Rasulullah? Rasulullah mengalahkan, conquer daripada ekonomi Yahudi. Nabi pakat dengan sahabat dia boleh beli telaga Yahudi. Sumber air orang Islam, orang Yahudi pegang. Buatnya mereka buh racun, mati semua. Nak tak nak kena selamatkan. Macam mana nak selamatkan orang Islam? Beli telaga mereka. Macam mana nak beli telaga Yahudi? Rasulullah panggil sahabat. Macam mana nak buat? Lama-lama tuan-tuan, perusahaan perniagaan air di Madinah orang Islam pegang. Pasar habis dapat dekat Yahudi. Bisnes dia orang pegang habis. Macam mana tuan-tuan kalau mereka conquer harga barang? Rasulullah kata kita kena kuasai ekonomi. Inilah dia Rasulullah. Sekarang ni tuan-tuan, ekonomi orang Islam kadang-kadang orang Islam yang nak bagi jatuh. Kami sambut Rasulullah. Sambut apa? Lepas tu hang sokong ekonomi Islam. Ni hang perebah lagi. Dah lah perebah hang pijak dia pula. Tak bangkit dah. Sebab tu tuan-tuan, kalau betul nak sambut maulid, ikut betul-betul.
Jangan hanya buat parakan pakai uji Melayu samping semua, betul-betul habis. Tak ada benda kita boleh banggakan daripada Rasulullah. Bukan kata nak ikut ekonomi dia, nak ikut minyak wangi dia pun tak ikut. Mai masjid cuba tengok ketiak. Cuba tuan-tuan bunga. Nabi Muhammad bila campur lagu ni, wangi peluh dia, wangi benda kasturi tu. Kita pula bila angkat takbir Allah, orang sebelah tu, boleh. Perit nampak tu. Tu belum masuk kesihatan kita lagi. Nabi Muhammad bila mandi, turun daripada muka ni, dia turun ke dada, dia turun ke perut, turun terus ayak. Ayak tu turun terus ke bawah. Kita pula turun ke dada, turun ke perut, jadi ayak terjun. Kami mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah. Apa? Rasulullah tu badannya cantik, orangnya segak, orangnya sehat. Yang kita pula kan nak bangkit ni pegang tiang. Allah. Apa? Sebab tu kalau betul kita nak jadikan Rasulullah adalah kesayangan kita, kita ambil semua sekali. Semua. Masjid, apa Rasulullah buat. Ekonomi, apa Rasulullah buat. Politik, apa Rasulullah buat. Kesihatan, apa Rasulullah buat. Saya waktu diuji dengan macam-macam sakit, amalan saya masa itu ialah habbatus sauda. Datang orang cakap, Ustaz, habbatus sauda ni bukan ubat. Saya kata hadis Nabi. Hadis Nabi tu, ubat tu daripada habbatus sauda. Dia kata, Ustaz, bukan semua penyakit. Certain ni Ustaz. Pulang nak kata. Pulang. Nak kata apa? Saya kata, kalau sakit, minumlah madu lebah. Madu lebah tu Allah kata ubat. Dia madu ni Ustaz, dia ada satu bahan dalam apa nama madu tu. Dia buat main saintifik pula entah ni. Payah cakap dengan orang pandai ni payah. Kak Som, kalau Kak Som nak mudah beranak, makan kurma Kak Som. Dia elok dalam Quran sebut, Siti Maryam bila nak beranak, dia makan kurma. Dia kurma ni Kak Som tak suka sangat, dia macam aku suka hal nak Kak Som. Mai hak agama ni semua jadi payah. Mai hak orang lain tak ada apa-apa. Orang suruh tak ada. Selok tak ada. Ada kita tanya tak binatang apa yang masuk ni? Waktu hang cocok orang tu, binatang apa masuk ni? Ada tanya? Tak pernah tanya. Tapi hak Nabi punya cakap, makanlah habbatus sauda. Dia memanglah Nabi kata ubat, tapi memanglah madu tu ubat, tapi dia ada satu bahan dalam dia genetin ekstratemol apa semua pula otak hang. Bila kita kata air zam-zam tu ubat, mengikut penyakit. Ya, tapi kita kena tengok juga sebab dia mineral. Dia kandungan mineral tu mungkin kita tak tahu ya bahan-bahan dia. Zam-zam pun bertikai apa tuan-tuan? Lala jadi apa? Al-kazab. Baik. Mai hak agama ni semua jadi tak elok. Saya kata filah semayang malam. Rasulullah, Allah Ta'ala kata apa? Qumil lail. Allah kata apa daripada Rasulullah? Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tu ayat-ayat Quran tentang semayang malam. Hei Muhammad, qum, bangun. Fa'anzir, pergi bagi ingatan. Baju kamu kena bersihkan. Bagi bercakap pasal Tuhan kamu. Bangun, qumil lail, bangun. Maknanya semayang malam ni hebat. Mai satu orang pula kata semayang malam ni menjejaskan prestasi bekerja pada besok pagi. Tu nak kata apa? Bila kita pakai jubah macam ni, ni pakaian Arab, dia bukan Melayu. Mai pakai seluar pendek, yang ni bagus. Yang ni baru kena. Apa ni? Dia bila kita pakai serban banyak sangat, dia jadi bengak kepala. Pakai topi sudu tak apa. Mai hak agama ni tuan-tuan semua jadi tak elok. Bayangkan tuan-tuan. Orang perempuan pakai niqab tak elok. Padahal perempuan pakai niqab lah bagi tutup mata. Nampak kat laki dia je muka dia. Muka dia ni hanya untuk suami dia. Badan dia. Mai orang luar tutup.
Nampak mata. Kan bagus. Bagus. Tutup nampak mata. Orang luar tak tengok dah. Buka-buka misai. Patut tutup. Entah lah. Misai penuh. Tarik misai. Hari ni kalau pakai niqab, pakai purdah jadi apa? Ni mana ni? Ni nampak gaya ni macam yang teliti ni. Yang teliti kita dah. Yang mana faham, tak faham sudah. Yang tak pakai tudung pula bagus kah? Sebab tu Nabi sebut di akhir zaman, Nabi kata bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang, Islam bermula dalam keadaan asing. Dekat-dekat nak kiamat, dia akan kembali asing balik. Siapa-siapa yang terasing pada masa itu, merekalah orang yang terbaik. Mudah-mudahan bila kita ikut cara Rasulullah, style Rasulullah, sistem Rasulullah, walaupun orang benci pada kita, walaupun kita ni dagang di sisi manusia, kata Nabi, kitalah orang terbaik di sisi Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pada Ustaz Ahmad. Ayat yang Ustaz Ahmad bacakan tadi ialah daripada surah Ibrahim, ayat yang kelima berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya bercakap menyampaikan beberapa perkara. Baik, di antaranya ialah kata Allah wa zakkirhum bi ayyamillah, dan berikanlah peringatan dan sebutkanlah kepada mereka akan hari-hari Allah. Adakah Allah ni ada hari? Ni masalah ni tuan, hari Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh semata-mata memahami Al-Quran berdasarkan kepada zahir ayat. Sebab itulah datangnya kepada kita ulama-ulama tafsir yang membicarakan. Sebab ada orang hari ini cakap, kita tu Quran dah kata dah. Memang Quran kata. Tapi kenalah tanya, refer, belajar, cerita dia apa. Kita ni jangan kata cakap Arab, cakap Perak pun tak erti. Cakap Perak pun tak erti pada duduk di Perak. Oi, lembut dan oi. Saya duk tengok tadi isteri saya tunjuk, bang, jomlah kita pergi makan restoran ni abang, rumah kampung dikelilingi sawah padi, ada itik kat depan dia abang, seronok sangat. Saya pun tengok review tu. Maulah komen, datanglah makan di sini. Mana basikelnya? Basikel? Masa bila orang Perak sebut basikel? Ya Allah, nampak benar menipu je tuan ni. Orang Perak pun tak erti, tiba-tiba nak cakap Quran. Parah ni tuan-tuan. Basikal. Tu orang Perak. Dia tu sebut basikel. Basikel tuan ni. Bukan semuanya kakak dia semuanya kedak tuan. Oi. Kalau basikal jadi basikal tuan-tuan. Mana basikal? Basikal lain. Mana basikal? Ya Allah. Walaupun dia bola, tetap bola. Jarang sebut boleh. Mana boleh? Boleh. Kau gila ke apa? Benda tu semua. Bila nak pergi haji? Tuan haji. Tuan, bila nak pergi haji? Tak tahulah Ustaz. Sekarang haji payah Ustaz. Dia ada kota. Atau kalau orang Perak cakap, susah Ustaz haji sekarang. Dia tetaplah kota. Jangan disebut pada sekarang Ustaz nak pergi haji pun dia ada kota. Kamu. Tiba-tiba nak baca Al-Quran, nak refer pada Quran, tak nak pada mazhab, tak nak pada ulama. Parah lah tuan-tuan. Adalah ayat mutasyabihat, adalah ayat muhkamat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, "Hei Musa, bagi tahu kepada umat engkau tentang hari-hari Allah." Maka Ibnu Katsir dalam tafsir dia mengatakan bahawa hari-hari Allah ialah hari-hari yang Allah berikan nikmat kepada engkau. Ustaz, kalau nak tengok pada nikmat, setiap hari kita dapat nikmat. Ya, setiap hari dapat nikmat, tapi cuba ingat balik. Baik, dalam ayat tadi Allah kata ditenggelamkan Firaun dan tentera dia. Dan kamu boleh tengok waktu dia tenggelam tu. Dibelahnya laut, Firaun bawa tentera dia. Tuan-tuan buka dalam kitab, Firaun kata apa? Waktu dia mula-mula nak seberang laut, Nabi Musa pukul laut. Fakul nadrib. Dipukulnya laut, terbelah laut.
Nabi Musa bawa umat dia lalu. Kemudian Firaun ngejar di belakang. Firaun tahan tentera dia. Berhenti! Kamu nampak laut di depan kita ni udah terbelah? Yo, kamu tahu kenapa terbelah? Tak tahu. Sebab aku nak lalu. Bengong Firaun tadi. Bila dia lalu, tuan-tuan, wa aghraqna, kami tenggelamkan dia, kami lemaskan dia. Orang-orang Nabi Musa nampak laut bercantum daripada sebelah sana. Itu kan nikmat. Adakah tiap-tiap hari kau nampak benda itu? Tak ada. Nasi kau boleh makan tiap-tiap hari, tapi laut terbelah, ayyamillah. Mereka ini mendapat makanan daripada langit. Nama dia apa? Manna dan salwa. Mana ada dapat manna salwa tiap-tiap hari? Dia boleh ngutip manna salwa tu. Hebat. Allah kata pada Nabi Musa, ingatkan pada dema. Itu kisah Nabi Musa. Maka kita ni pun dapat nikmat tiap-tiap hari. Tetapi ada satu nikmat yang kita ni kena sebut selalu. Nikmat apa? Nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diutuskan kepada kita seorang nabi pesuruh Allah yang benar. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 170. Manusia, telah datang kepada kamu seorang rasul yang membawa kebenaran daripada Tuhan kamu. Seronok tuan-tuan kita jadi umat Nabi Muhammad. Ni nikmat. Tuan-tuan nak rasa apa lebih nikmat daripada jadi umat Nabi Muhammad? Tom yum, chicken chop, beras, haknya. Seronok Ustaz pihaknya. Murah Ustaz. Satu kepala berapa ringgit Ustaz. Makan lapik pun Ustaz. Atau balik sikit pun. Nikmat apanya. Ustaz Mok lah bercuti di Pangkor. Saya pun bercuti di Pangkor. Dari Ipoh, naik kereta, cuti di Pangkor, naik di Marina. Balik dari Marina, balik ke Ipoh. Agak-agak sampai Ipoh letih. Letih. Pasal apa? Traffic light banyak. Pergi balik tu 70 traffic light. Kejap berhenti, kejap jalan, kejap berhenti, kejap jalan. Kau pun tak boleh buat orang bau ke? Saya tu ceramah di mana ke pukul 1:30 menung lampu merah. Aku langgar kan. Jangan. Ada polis tunggu. Taknya hijau-hijau. Pukul 1:30 pagi mana ada orang. Saya pun keluar pada kereta tengok siapa yang merah hijau sekarang ni. Saya keluar tau tengok. Rosak apa dia tak ni. Aduh. Kena tukar dah tu. Tuan-tuan tu. Kalau nak tarik pelancong pergi Pulau Pangkor Lumut. Berpuluh kali dah saya cakap. Ubahlah traffic light tu. Buatlah rembak besar-besar gajah tak apa. Supaya orang tak ada berhenti. Kita kata kita nak bercuti dalam Malaysia ni. Dalam negara ni. Letih. Tuan-tuan dapat nikmat rumah. Ya Allah Ustaz. Rumah saya 3 tingkat. Ada lift. Wow. Kata lift tu ada. Tak ada dah Ustaz. Dah buang. Kenapa? Mak saya terkabit pintu Ustaz. Celaka punya lift kata dia. Astaghfirullahalazim. Kita sekarang ni rumah besar-besar tuan-tuan. Lalah ada rumah bilik bawah sekali. Bawah sekali. Tak ada atas dah Tuan Haji. Mana mau dah. Tak lalu naik tangga dah. Ini dia tempat awak. Kati bujang ini. Isteri pun dah tak ada. So siapa dia tinggal atas? Tahu. Anak balik ada. Dah tak ada anak hantu. Di mana nikmatnya? Nikmat yang betul-betul ni tuan-tuan Rasulullah kita. Maka bila kita dapat nikmat yang seronok sangat ini, di antaranya Allah Ta'ala sebut apa Ustaz Ahmad? Qul. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hai Muhammad, sebut. Katakan dengan kelebihan yang Allah bagi pada kamu. Katakan dengan rahmat yang Allah turunkan kepada kamu. Hendaklah kamu bergembira.
Bergembiralah kamu, bersukalah kamu, berbanggalah kamu dengan rahmat dan keberkatan kelebihan yang Allah bagi kepada kamu. Apa kelebihannya? Kelebihannya Quran. Suka dengan Quran. Sonok dengan Quran. Saya bila sampai sembahyang maghrib, tuan-tuan tadi, Allah tengok Tok Imam tuan-tuan baca ayat sonok. Sonok, tuan-tuan. Bukan ayat lazim tak seronok, ayat lazim pun seronok. Ayat Quran juga, Qul huwallahi inna a'taina pun saya suka. Tapi kalau panjang sikit kan, seronok. Alhamdulillah. Tapi janganlah tinggi sangat. Kadang-kadang bila lupa, makmum tak boleh nak ingat. Sudah. Makmum tak boleh tolong. Ini parah ni tuan-tuan. Parah. Qala ma mana'aka alla qala ma makmum kata apa tah? Nak tolong aku pun tak apa. Yang Tok Imam duk sampai bunyi. Ini parah ni tuan-tuan. Lalah budak yang berlari di belakang dia jawab, rukuk je lah. Allahu akbar ni. Subhanallah. Kita bergembira dengan Al-Quran ni Allah. Apa dia? Enjoy. Enjoy dengan Quran tu bukan menyanyi dengan Quran. Hari ni dah ada orang buat lagu dengan Quran. Udah gila. Lagu rock buatnya. Udah sewel ke apa orang sekarang ni. Bergembira dengan Quran, kita baca dia. Kita hafal dia. Kita baca tu dengan bacaan yang sedap. Waratilil Quran tartila. Kita baca pula dengan berlagu pula, mat. Allah, mat. Itu namanya enjoy dengan Quran. Seronok. Saya boleh ke Ustaz? Apa? Lagu apa boleh? Lagu Belasah lah. Tuan-tuan ni. Jom tuan-tuan. Bukannya susah. Lagu rock kita boleh hafal. Lagu Mak Saleh boleh hafal, Hindustan boleh kita buat karaoke, takkan Quran tak boleh? Bergembiralah awak dengan Quran, tadabbur. Bergembiralah awak dengan Al-Quran, menghafaznya. Bergembiralah awak dengan Quran, mengambil pengajarannya, mengambil hukumnya. Jangan tak dipedulinya Quran, jangan. Yang kedua kata Allah, hendaklah kamu bergembira dengan rahmatnya. Apa dia rahmat? Allah Ta'ala hantar pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmat pada sekalian alam. Sebab tu hari ni kita tak pernah berhenti sambut Maulid. Udah nak masuk bulan Rejab, bulan Jamadil awal lah tuan-tuan, dah masuk Jamadil akhir dah. Nak puasa lagi 3-4 bulan ni, duk sambut lagi Maulid. Pasal apa? Pasal Allah suruh. Allah Ta'ala kata, apapun nikmat yang kamu dapat, hendaklah kamu sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Allah suruh sebut. Jadi kalau ada orang cakap Nabi tak pernah sambut Maulud, buat apa kau orang sambut? Tak masalahnya. Nabi tak pernah sambut Maulud. Masalahnya Maulud ni Maulud siapa? Siapa yang beranak? Maulud tu budak yang dilahirkan. Maulid tu kelahiran. Hang duk petikai maulud. Hang maulud dengan maulid pun tak erti nak beza. Tak, saya bukan tak nak ikut mahzab, Ustaz. Zaman Nabi mana ada mahzab? Bukan mahzab, mazhab. Nak sebut mazhab pun tergeliat lidah. Tiba-tiba tolak mazhab ni. Wah, tak ni. Tak. Pak siapa yang mari mazhab sampai 3-4? Bang, bukan 4 bang. Mazhab banyak bang. Tapi yang banyak orang amal 4 bang. Hak lain-lain tu banyak tak ada dah, pupus lah. Kenapa? Adakah mazhab ni mereka buat sendiri? Tak. Mereka ambil daripada Nabi. Mereka ambil daripada Nabi. Kalau ambil daripada Nabi, pasal apa? Jadi 4. Pasal mereka ambil daripada ni kat tu. Nabi Muhammad membawa satu rombongan pergi menjaga di perbatasan. Nabi bawa lebih kurang 30 orang. Satu hari Nabi jatuh daripada kuda dia. Nabi sakit. Bila Nabi jadi imam semayang, Nabi duduk. Sahabat Nabi kata duduk. Nabi sakit pingis, sakit rusuk. Nabi semayang duduk, sahabat pun semayang duduk.
Bila Nabi duduk di Madinah, waktu Nabi nak wafat, Nabi sembahyang duduk. Sahabat pula Nabi kata, hampa bangun. Aku seorang saja duduk. Yang hak semua duduk dengan Nabi duduk, Hambali pakai. Yang imam sakit duduk, makmum kena berdiri, Syafi'i pakai. Jadi dua-dua ambil pada Nabi tak? Itu apa masalah lah. Saya malam ni pakai baju bunga-bunga. Malang kemarin saya pakai jubah. Mana satu nak pakai? Dua-dua boleh pakai. Terpulanglah daripada kita. Kepahaman kita mana? Rasulullah dia bawa. Itu bukan satu je. Hak ni untuk kemudahan kita. Yang salahnya kita. Oh, aku tak mau pakai mahzab. Aku nak ikut Nabi. Hang pun tak ikut hidup zaman Nabi. Hang bukannya jumpa dengan sahabat Nabi yang nak ambil tu. Hang tu pun belajar pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi tadi turun pada tabi'in. Tabi'in turun pada tabi'in. Serupalah dengan maulid. Hang maulud dengan maulid pun tak tahu. Maulud dulu. Sekarang maulid. Oh sudah. Dulu musabaqah. Sekarang ujian tilawah. Oh sudah. Dikira dululah. Lainlah. Macam tu. Maulud, budak yang dilahirkan. Budak yang dilahirkan nama dia apa? Maulud. Maulid, kelahiran. Kelahiran itu dipanggil maulid. Budak yang dilahir, maulud. Yang kita sambut sekarang ialah kelahiran Maulidur Rasul. Tarikh memperingati kelahiran Rasul. Wajib ke? Tak wajib. Sunat ke? Terpulang. Hukumnya harus. Apakah hukum menyambut Maulidur Rasul? Hukumnya harus. Apa makna harus? Boleh buat. Boleh tak bertukar jadi benda lain, Ustaz? Boleh. Dari harus, dia boleh bertukar jadi hukum lain. Jadi apa, Ustaz? Kalaulah di dalam majlis maulid tadi ada perbicaraan ilmu, perbicaraan mengaji, perbicaraan tentang Rasulullah, belajar tentang Rasulullah, pergi masjid. Kenapa? Malam ni ada baca kitab Syama'il Rasulullah, menceritakan tentang Nabi. Hang Nabi pun hang tak tahu nama apa. Pergi mengaji. Jadi wajib pergi mengaji. Kita hanya tahu nama Nabi Muhammad, Ahmad, Mahyi, Toha, Yasin. Padahal Nabi Muhammad ada dekat 200 nama. Ada kita apa? Sebab tu kita buat majlis maulid supaya kita kenal Rasulullah kita. Cinta Rasulullah kita. Kalau tak buat, mana nak tahu Nabi ada nama macam tu? Ada satu nama Nabi, nama dia Muqaffi. Muqaffi. Kita jarang pun dengar orang nama. Nama apa? Muhammad Muqaffi. Kenapa kita tak membuh nama Muqaffi? Takut orang panggil kopi. Allah, tuan-tuan. Sedangkan dia nama Rasulullah Muqaffi. Orang yang sangat terkenal. Muqaffi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Kadang-kadang dia dapat pahala. Daripada harus, bila kita mari ke majlis Maulidur Rasul, dapat pahala pula. Sunat. Apa pula, Ustaz? Ada diedarkan jamuan makan. Wa it'amut ta'am. Nabi suruh bagi makan. Ada makan malam ni? Ada? Alhamdulillah. Dapat pahala? Dapat. Mana tukar-tukar. Kalau tak ada, di luar banyak. Oh, duk menigah. Buat keluar duit sendiri. Besar tu pahala bagi makan orang. It'amut ta'am. Berapa ratus tu Haji? Bungkus. Berapa ratus bungkus? Ulang talam. Masya Allah. Alhamdulillah. Setengah masjid, dia bagi 300 bungkus. Yang datang semayang 500 orang. Dia duk kira 300, 500, 200 tak dapat. Ni kena semayang lagi betul-betul tu pintu. Habis semayang isyak terpa lu. Lambat habis. Hak saf pertama pun tak tenang. Allah silap duduk depan. Amai lah. Yang paling tenang tu imam. Takkan mereka tak simpan. Kawan sini di Afrika. Yang kita main di sini kita selawat. Yang kita main di sini kita bersilaturahim. Yang kita main di sini duduk bersalam daripada tadi sampai sekarang. Tak habis. Tak mana bida'ahnya. Benda tu disuruh buat. Cuma dalam satu majlis. Nama dia Maulidur Rasul. Boleh tak Ustaz jadi haram? Boleh.
Jadi berdosa pula dah. Majlis apa ni? Laki-laki duduk atas riba perempuan, perempuan atas riba laki-laki. Ya Hana. Sudah ni Nana, bukan Ya Nana ni. Ni parah ni. Bertukar. Sebab ada orang buat macam tu. Ada entah bercampur laki perempuan pakai duduk joget. Ni majlis apa ni? Bukan negara kita, tempat lain. Jangan sampai negara kita sudah entah. Yang tu tak betul. Kita hak tak betul. Kita kata tak betul. Hak betul, kita kena kata betul. Jadi tuan-tuan, bila kita memahami bahawa Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya bergembira dengan Rasulullah kita. Suka dengan Rasulullah kita. Sebab kita ni dapat nikmat sebab menjadi umat Nabi SAW. Okey Ustaz. Ustaz kata bergembira dengan Nabi. Kasih dengan Nabi. Sebab kita jadi umat Nabi. Ustaz cuba tengok. Yang banyak mati tsunami, orang Islam. Yang miskin, banyak orang Islam. Yang melarat, banyak orang Islam. Yang kena bom, kena halau, kena bunuh, banyak. Masjid kena runtuh, bangunan kena runtuh, hospital kena tembak, orang Islam. Yang kena jajah pun orang Islam. Yang dia kena kelentong tak habis-habis pun orang Islam. Tak mana yang kata nikmat jadi orang Islam ni Ustaz? Tak mana Ustaz? Tengok hak miskin, Islam. Tengok Aisyah dadah, orang Islam. Hak mati beratus ribu banjir tsunami, orang Islam. Yang gempa bumi, orang Islam. Yang kena duk tembak habis, mati habis, orang Islam. Tak mana nikmatnya Ustaz? Tak apa. Yang tu kita buat tajuk lain. Ni hari ni tajuk Maulud Nabi. Kita cerita bab lain. Cerita bab tu ya. Betulkah umat Islam ni susah? Adakah Allah menyeksa umat Islam? Yang tu kena buat tajuk lain. Bila Ustaz? Tunggu mereka jemput. Takkan saya nak main pegang mikrofon sendiri. Tunggu AJK jemput lain lah. Ini kali pertama. Padahal saya dah ceramah 34 tahun. Baru boleh sampai sini. Saya di Sabah tiap-tiap bulan. Sebulan sekali saya ceramah di Sabah. Antara Sabah dengan Seri Manjung mana jauh? Seri Manjung 34 tahun baru sampai. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Jadi bila Ustaz nak sambung tajuk tadi? 34 tahun lagi? Baik. Wallahu'alam. Waktu Nabi Muhammad belum lagi dia tu mendapat wahyu. Nabi Muhammad ni suka dia duduk tepi Baitullah dekat Masjidil Haram. Semayang apa semua itu. Tapi yang menyakitkan mata Rasulullah, jiwa Rasulullah ialah orang yang duduk bertawaf di sekitar Kaabah tu dengan berhala. 300 berhala lebih duduk keliling Kaabah. Yang duduk tawaf tu pula kat som, tak pakai apa kat som. Oh, duduk telanjang kat som. Sambil bertepuk, sambil bertampar. Nabi ni orang baik. Kalau macam kita ni tuan-tuan, ke sepeda hitam, baik. Semayang, sepeda hitam tu tengok. Hoi, kita kalau macam tu tuan-tuan, pakai teropong, pergi tolak batik tu tengok. Yang tu mana amat? Rusia ke Ukraine tu tengok. Orang baik, dia tak tengok menatang. Aurat orang tu tengok apa? Ni yang kata Nabi Muhammad ni, sebelum jadi Nabi baik dah. Lepas jadi Nabi tu baik lagi. Sebelum Nabi tu dah baik dah. Jiwa dia, hati dia takkan tertengok benda-benda macam tu. Walaupun zaman jadi dia. Ini beza. Kita dah duduk Islam. Belasah tengok. Dekat nak mati baru hijrah. Nabi tak. Jadi Nabi ni teringat pada Kaabah. Dia kata, abang ni nak semayang tapi puak-puak tu lah duduk keliling Kaabah lagu tu. Jadi abang nak naik atas bukit. Duduk dalam gua, daripada gua tu nampak Kaabah. Daripada atas Kaabah nampak, orang tak nampak, seorang kecil. Jadi abang minta izin aja aku nak naik atas. Isteri dia kata, "Pi lah abang, tak apa, cik tunggu rumah." Cik tunggu rumah. Kata, ni saya tambah sendiri. Jangan dia kata pula, dia orang bagai ajar. Tak ada, saya tambah. Bahasa translate, tuan-tuan senang, tuan-tuan faham. Lagi pergi tanya pula, Khadijah tu orang bagai ajam ke? Apa?
Bila duduk atas gua, dalam gua, mai Jibril. Nabi tu duduk bertahanus di situ. Duduk dalam gua tu tuan-tuan, mai satu lembaga pada atas tu, besar, mai jumpa dah. Dipeluknya Rasulullah, disuruhnya Rasulullah membaca Sa'amat. Disuruhnya baca. Iqra. Dia kata aku nak baca apa aku tak tahu. Bacalah. Nak baca apa aku tak tahu. Oi, tuan-tuan, balik ke rumah ketak. Menggigil Rasulullah, minta Siti Khadijah selimutkan dia. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Maka tutup selimut. Zammiluni tu dia suruh selimutkan aku. Apa yang abang dapat ceramah Ustaz Kazim malam ni? Zammiluni, selimutkan aku. Jadi ya. Hak tu ya abang dapat. Yang tu ya abang dapat. Lepas tu abang pergi buat apa? Abang pergi ke dapur cari nasi talam. Oh, sudah. Zammiluni maknanya apa? Tolong selimutkan aku. Jadi abang-abang malam ni boleh praktis lah. Isteri nama Jah, Zammilu ni. Mana dia Milu abang, oi, lama dah kita boykot abang, oi. Kopi Al Kazim ada dah. Sudah. Bukan Zammilu, Zammilu ni. Bila dah berselimut, Nabi diam, Nabi selimut, kata. Nama dia apa? Muzammil. Orang yang berselimut. Zammilu ni, selimutkan aku. Suruh. Kata suruh. Bila dah selimut, nama dia apa? Muzam. Jadi dapat pelajaran malam ni. Bila besoknya Nabi dah tenang, Khadijah tenangkan dia. Kenapa ya? Suamiku kenapa? Dia duduk ketok-ketok. Dia kata, abang ni jauh ya abang semalam lah main binatang apa tak tahu. Hitam besar main peluk aku. Dia peluk ketor. Dia suruh aku baca. Aku nak baca apa? Aku tak tahu. Ada isteri dia kata. Itulah gatai. Rumah ada, semua ada. Gatai pergi dalam gua. Pi. Balik ketak. Suruh selimut lah apa. Tu isteri kita. Kak Som, kalau yang nak jadi isteri solehah, jadi Khadijah. Bawa laju. Macam dia seorang ada motor, bawa laju. Hak laki tu nak mati dah. Kau, Khadijah bukan macam tu. Dia bagi semangat dekat suami dia. Dia tak kata, orang dah kata dah. Gatai. Suami kata, kalau kata aku gaduh pula. Siti Khadijah, dia kata, abang, Allah takkan sia-siakan abang. Wallahi, Allah takkan sia-siakan abang. Sebab apa? Abang adalah orang yang menyambung silaturrahim. Abang adalah orang yang melayan tetamu. Abang adalah orang yang menyantuni orang-orang miskin dan orang-orang susah. Allah takkan sia-siakan abang. Itulah dia tuan-tuan. Perkataan pertama Siti Khadijah sebut kepada Rasulullah bila Nabi dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah takkan sia-siakan abang. Tuan-tuan sekarang cuba tengok. Dalam dunia ni kita jumpa apa jenis manusia. Kita akan jumpa dua jenis manusia. Two kind of person. Ada dua jenis manusia. We will meet in our life. Yang akan kita jumpa dalam kehidupan kita. Ustaz, pasal orang putih Ustaz, saya bulan 5 ni ceramah di Australia. Jadi tengah duk praktis ni, cakap putih ni tak. Kita akan jumpa dengan dua jenis manusia. One person who build up you. Satu manusia yang akan naikkan awak. Dan satu lagi, the one person, you will make your taste down. Ia akan menjadikan air mata awak turun.
Satu, dalam dunia kita akan jumpa manusia yang akan bagi kita naik. Dan satu lagi manusia yang akan kita bagi kita menangis. In the end, akhirnya awak akan berterima kasih. Both of them. Dua-dua kita kena ucap terima kasih. Kita ucap pada orang yang menaikkan kita dan kita juga ucapkan orang yang bagi kita menangis. Dengan kamu bagi aku menangislah aku bangun. Kamulah bagi aku semangat. Daripada kamulah aku belajar. Jangan berkawan dengan orang macam kamu. Dua-dua tu kena ada. Sebab tu tuan-tuan, untuk kehidupan kita ni, siapakah contoh terbaik? Nabi SAW. Apa yang Nabi tak dapat? Sebelum tu orang puji Nabi. Sebelum tu orang sayang dekat Nabi. Al-Amin. Al-Amin. Orang bagi Rasulullah. Peniaga yang bagus. Pemuda yang bagus. Laki-laki yang bagus. Bila Nabi kata, aku adalah Rasul. Gila. Bila Nabi kata, aku adalah Rasul. Gila. Daripada Al-Amin tukar jadi Majnun. Daripada Al-Amin bertukar menjadi sihir. Oh, sudah. Adakah Nabi berhenti menjadi Nabi? Yang bagi semangat pada dia, Khadijah. Saya beriman padamu ya Rasulullah. Yang bagi semangat pada dia siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang bagi semangat kepada dia siapa? Ali bin Abi Talib. Yang bagi semangat pada dia siapa? Orang buta, Abdullah bin Maktum. Orang buta bagi semangat pada dia. Lah sekali Umar Al-Khattab masuk Islam. Naik Rasulullah. Ada tak yang menjadikan Rasulullah menangis? Ada. Abu Jahal, Abu Lahab, segala Abu itu kan. Utaibah ada. Utbah ada. Al-Walid ada. Semua ni kaki samsing ke Buduzun. Adakah Nabi berhenti bila orang nak bunuh Nabi? Tak. Nabi teruskan berjalan. Akhirnya Islam sampai kat kita. Kalaulah Nabi stop, malah jadi Nabi parah. Mau apa dah, malah. Kita agak-agak hari ni, kalaulah kita tak Islam ni, dan malam ni agak-agak tuan-tuan makan nasi letalak tu, lo apa? Biar awak rosak merah. Makan letalak enggak, tapi biar awak rosak merah. Paksa Nabi teruskan semangat. Islam sampai pada kita, alhamdulillah. Selamat kita mudah-mudahan sampai akhirat. Tuan-tuan cuba tengok. Kita sekarang dah tak basuh berah. Nasi pun bungkus. Jadi berah tak basuh dah. Sebab tu gas di rumah kita 6 bulan baru tukar. Ada orang setahun baru tukar gas. Tak masak. Bila dia tak masak, dia tak jumpa air berah. Bila dia tak masak, dia tak jumpa air siang ikan. Kita dulu-dulu air siang ikan tu bolan besen. Lepas tu pergi buat apa? Siram pokok. Air basuh berah simpan. Lepas tu buat apa? Siram pokok bunga. Yang tok kita duk menarah di bawah. Air ni angkat jemuran. Ish. Angin tak ada, kilat tak ada, tiba-tiba hujan. Padahal air berah. Tuan-tuan, sekarang air berah berjumpa jarang. Air kita siang ikan pun jarang jumpa dah. Ikan semua beli siap-siap dah. Lauk. Dulu air itulah yang dibagi pada pokok. Lama-lama pokok tu jadi apa? Subur. Hijau. Serai dia hijau. Kunyit dia pun elok, tuan-tuan. Daun pandan pun berkilat. Itulah gambaran kita. Kita ni orang kata macam mana pun, walaupun kata-kata busuk, walaupun kata-kata nista, walaupun kata-kata menghentam kita, jangan pedap, teruskan. Belajar dari pokok pandan, belajar daripada pokok karipulai, belajar daripada pokok yang disiram dengan benda busuk tadi. Dia menghasilkan yang terbaik, lah yang siram tu pula ambil daun pergi masak guna, daun yang disiram busuk tadi. Jangan kita jadi ni tuan-tuan bila lemah. Malah tak saya betul Ustaz. Saya cakap pada Ustaz terang Ustaz. Imam tak ada. Jadi Tok Bilal pun dia tolak saya jadi imam.
Saya kata, apa pula aku bukan imam. Tok Bilal tolak. Dia cerdik, dia pegang mic, dia komat dulu. Dia tolak saya. Saya pula betul tak? Kebetulan aku tu pakai jubah lah. Dia tolak saya jadi. Dia kata saya nak rampas kuasa imam lah. Tulislah WhatsApp group ni tak ada toleh imam nak jadi imam. Mentang balik umrah sibuk nak jadi imam. Saya tak ada niat Ustaz. Saya tak pergi masjid. Saya tak pergi cakap tentera tak. Masjid saya tak pergi. Terus sembahyang di mana? Omah. Buat apa api Ustaz? Orang busuk hati Ustaz. Jumaat di mana? Jumaat apa di rumah? Sudah tuan-tuan. Ni jenis apa? Lantaklah orang nak kata apa? Nabi apa je orang tak kata? Ada Nabi stop? Dah. Sebab tu saya kata tadi, Nabi tu ikutan kita. Tu yang kita nak sebut maulud tu. Salah satu dia. Kalaulah kita tak ada jiwa macam Nabi, lingkup tuan-tuan. Masjid ni pun lingkup. Asal surau nak jadi masjid, apa orang tak kata? Ni warna hijau pula ni. Apa ni? Lagi orang kata tuan-tuan. Lampu hijau, tai hijau, kapet hijau, semua hijau ni. Muka tuan-tuan pun hijau. Apa orang tak kata tuan-tuan? Buat pilihan. Jalan terus. Daripada kita surau merangkak cari duit nak buat surau. Lama-lama jadi masjid, tais cantik, ayak tin, ayak botol pun ada jual. Cantik lah. Kita ni biar jadi macam penyu. Merangkak tak? Slow tak? Lalah sampai dah kat laut? Sampai dah. Nak keluar daripada pasir pantai tu pun penyu teruk lah. Dia kelepak anak-anak penyu tu. Lepas keluar tu. Dia terus ke laut. Kalaulah penyu tu cerdik. Dia kata, apa pergi laut? Tak seronok. Baik sini. Aeon. Penyu tak pergi Aeon lah. Dia pergi ke sana. Pasal tempat di sana. Aku nak berjuang di sana. Lah selepas berapa lama, dia main balik tuan-tuan. Selepas berapa lama penyu tu dia menetah di sini, dia main balik. Rantau abang dia balik. Di sini tempat aku hari tu. Aku main balik sini. Ni nampak tak tuan-tuan Rasulullah dengan hijrah dia. Orang kutuk, orang nak bunuh, orang maki tak apa. Aku beralah saat. Lagi aku main balik. Dia main-main tu tuan-tuan tak ada siapa boleh lawan. Islam semua. Ambil jiwa Rasulullah. Jangan duk beralah. Saya kalau beralah tuan-tuan, saya jadi artis. Sungguh. Apa yang orang tak kata kat saya? Orang boykot. Pakai songkok hitam dia pun boykot. Aku tengok dia pakai songkok tu, aku tahu dah dia belah mana, aku tahu dah. Pakai songkok pun salah. Kacau. Aku tak pakai apa lagi kot. Apa orang tak kata tu? Peduli apa saya? Saya teruskan. Sebab target kita ialah mencari cinta Allah, mencari cinta Rasul di hari kiamat. Kok Nabi kenal kita, dia mengaku umat jadi. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa yang ada pada Nabi, dia juga berlaku contoh kepada kita. Jadi tuan-tuan pegang apa yang ada pada Nabi buat, insya-Allah tuan akan berjaya. Jangan sesekali fed up, give up. Tuan-tuan berhenti, jangan teruskan. Jalan pelan-pelan, kayuh pelan-pelan. Insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kebaikan dan kemenangan pada kita. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang memperbanyakkan sujud kepada Nabi SAW, bila kita sebut tentang sujud, baik, apa dia sujud? Iaitu suatu kelakuan yang betul-betul menjadikan kita ni rendah diri. Dahi ini mulia. Ubun-ubun ni mulia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Dahi ni di mana mak? Di sini mak. Ada tak dahi ubun-ubun dalam Quran mak? Ada ayat dia. Binasiyatiha. Nasiyah ni di sini. Nasiyah ni di bahagian ni nasiyah. Tempat hak kita ada sujud ni. Dahi kita naik ke atas ni, nama dia apa? Nasiyah.
Ada lagi dah ayat nasiyah Ustaz Ahmad? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Itu dalam surah Al-Alaq. Surah Iqra tadi lah. Baik, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jadi Ustaz Ahmad ni hafal Quran. Sebab tu saya suka tanya dia. Saya ni tak hafal. Jadi kalau tuan-tuan nak ganti dia, bolehlah tuan-tuan. Jadi moderator pula, senang saya tanya pula tuan. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Benda yang nak buat jahat ni apa? Tuan-tuan, tangan kita buat jahat. Tapi yang memikirkan supaya tangan ni buat jahat di mana? Nasiyah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, siapa yang tak berhenti buat jahat, di hari kiamat, kami cabut ubun-ubun dia, kami lempar ke dalam neraka. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dahlah nasihat engkau tu kadhibatin, pembohong punya, khati'ah, buat salah pula, Allah lemparkan di hari kiamat. Yang buat jahat tangan, yang buat jahat kaki, yang buat jahat kemaluan, ubun-ubun yang kena. Orang buat kajian, kenapa ubun-ubun yang Allah kata dicampak? Rupa-rupanya benda yang nak buat jahat letak di sini. Pemikiran untuk buat jahat letak di sini. Tuan-tuan cubalah cek apa benda pun, ujian menipu ke, ujian apa ke, semua alat dia letak depan ni. Sekarang baru orang tahu ni otak ni. Sebab tu tuan-tuan kalau nak buat jahat, tuan-tuan buat apa? Nampak ni? Kurang apa makcik dia lagi. Tuan-tuan kalau berfikir di sini. Kalau tak tahu nak fikir, aduh, macam mana nak buat ni? Nampak? Kalau serabut perut, aduh. Ada tak tuan-tuan kalau serabut perut? Aduh, macam mana nak buat ni? Jarang. Tuan-tuan nak berfikir ya. Apa yang diletak tangan atas dahi tu? Kita tahu dah dia sedang fikir. Nampak? Saya nak kahwin. Tapi tidak ada wang. Apa susah Ramli? Aku ada batu lah. Ini batu boleh tolong dah. Kata dia. Itu cerita berjalan pok. Kita tengok. Ni, bila dibuat kajian, ni dia. Yang ni lah Allah Ta'ala suruh tundukkan. Rendahkan. Nama dia? Sujud. Selagi mana awak belum rendahkan pemikiran awak, kepala otak awak, kejahatan awak tak rapat ke bumi. Sebab itulah tuan-tuan awak jadi masalah. Orang yang banyak sujud jadi baik dah. Dia rendah diri, dia fikir panjang. Cuba tengok orang yang merompak. Bila dia sembahyang? Mana ada? Masjid sembahyang hajat. Oh bagus. Ada masalah apa? Aku nak rompak bank. Dia sembahyang hajat ni. Tak ada lah tuan-tuan. Mana ada orang rompak bank buat sembahyang hajat? Taubat lahum tak ada. Tak sembahyang. Bila dia sembahyang kerap, innas solat, maka dia jadi selamat daripada buat kejahatan dan kemungkaran. Boleh masuk syurga tak dia? Boleh lah. Sebab tu jaga yang ni. Nak jaga di sini di mana? Tu tempat dia. Nama dia apa? Memperbanyakkan sujud. Tuan-tuan, sebab tu kita kena ucap pada orang yang bertungkus lumus nak bagi orang baik. Salah satunya ialah orang-orang yang kerja di penjara. Tadi saya baca dalam surat khabar, hari ini hari keputeraan Sultan Perak. Sultan Perak berkenan, tuanku berkenan bagi makan kepada banduan-banduan yang duduk dalam penjara. Ada yang dapat kurma kambing, ada dapat ayam merah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka duduk di dalam tu, mereka dapat makanan pada sultan. Terfikir dalam hati, tuanku pun tak lupa kita. Kita aja lupa kat dia. Mudah-mudahan berubah. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab saya ni kerap masuk penjara. Bukan sebagai banduan. Penceramah, motivasi.
Kalaulah tak ada ustaz-ustaz, pegawai-pegawai, sistem penjara, apa nak jadi sahabat-sahabat kita bantuan? Saya bila ceramah dekat mereka, tuan-tuan, saya sayu hati. Hak sebelah sana, penjara perempuan, bantuan perempuan. Saya sayu hati, tuan. Mak kita mana? Bayar mak kita. Bayar anak dara kita, bayar isteri kita, bayar kak kita, Kak Som tu gedebok itu. Mesti dia teringat kat anak dia. Mesti dia teringat kat lelaki dia. Ya hak ni pula. Bukan muda tuan-tuan. Hak saya pergi 3 minggu lepas. Tua bantuan. Ni kalau di Taman Samudra jadi imam pecik ni. Duduk dalam jaram. No. Saya rasa sebab tuan. Sebab saya apa? Abang-abang, jom kita mulakan dengan selawat tafrijih. Saya ingat mereka tak hafal. Mereka baca tuan-tuan. Allahumma sholli salatan. Hai. Jom tuan-tuan, kita baca dulu surah Al-Kahfi. Ayat ini menyelamatkan kita insya-Allah daripada fitnah Dajjal. Baca 1 sampai 10 Al-Kahfi. Banduan tu. Jom tuan-tuan, kita baca sekali. Kita istighfar ramai-ramai. Astaghfirullah. Ni muka parut ni. Mata sebelah sini putih. Mata hitam tak ada lah ni. Putih ke? Pergi mana mata hang pula dah. Mereka hafal surah Al-Mulk tuan-tuan. Kita hak tak masuk penjara pun tak hafal. Jadi abang-abang kalau rasa nak hafal, cari jalan. No. Cari jalan kok dapat 6 bulan clear. Takkan kita nak masuk penjara. Tapi saya nak cerita apa? Mereka disuruh sembahyang duha. Mereka disuruh qiyamul lail. Salah satu cara untuk mereka berubah jadi orang baik. Tu. Terapi mereka sembahyang duha. Kan? Terapi mereka sembahyang malam. Baru ni saya jumpa dengan satu banduan Cina. Nama dia Sang. Dia main salam dengan saya. Oh Sang. Ya, saya Sang Am tu lah. Oh sudah Islam. Islamnya dalam penjara. Bayangkan. Jadi jangan kita kata penjara tempat orang jahat. Masuk tapah. Masuk tapah. Hei, hak di tapah tu pun bagus. Saya pergi penjara Taiping lagi bagus. Di penjara Taiping, mereka menyediakan kuliah pengajian pondok di sana. Bayangkan 10 tahun memondok agak-agak alim. Saya tanya ustaz dia, kami di sini ustaz bagi mereka semayang. Semayang. Betul-betul tuan-tuan bila semayang, samsing kampung dusun ke, samsing apa ke, bila mereka sujud, betul-betul jadi dia berubah. Cuba tengok anak kita hak lawan kita, semayang je mana? Cuba tengok Kak Som, suami yang pukul kita, semayang je mana? Abang-abang, isteri yang pukul abang, semayang je mana? Kenapa Ustaz? Semayang tu merendahkan diri pada Allah. Cuba tengok kaki kita. Saya pakai stokin. Tuan-tuan ada pakai stokin? Ada yang kaki cekam. Ada yang kaki kucing manis, luka berdenih. Ada yang gauk. Ada yang keluar pada jamban, kaki basah, main semayang. Dia sujud. Lepas qomat, dari dia main pindah depan pula. Kita pula duduk tempat dia. Kita pula sujud tempat dia sujud. Kita pula sujud tempat dia pijak. Masam. Rupa-rupa cekam. Rupa-rupa kaki dia berdenih macam mana? Nampak? Tapi kita tak kisah. Kita tetap sujud. Sebab aku sujud pada Allah. Itulah tanda dia merendahkan diri. Sebab tu ada orang yang tak suka datang masjid. Mak tak suka datang masjid. Tak orang tu sesema ke sujud atas sejadah. Mak pula sujud melekatkan hidung mama. Mama pula jadi sesema. Dia kira sampai habis tu. Dia kira sebab lah tak main masjid duduk rumah. Duduk rumah semayang tak apa. Saya nak cerita apa? Bila kita merendahkan satu tahap,
Punggung lagi tinggi daripada kepala. Nak kata apa? Tu nama dia tonggek. Gitu. Punggung di atas, kepala di bawah. Nak kata apa lagi? Hang belagak lah macam mana pun. Hang kaya lah macam mana pun. Hang adalah makhluk Allah. Kepala duduk di bawah, punggung di atas. Kepala hang pula menghadap punggung orang pula. Orang tu tonggek, orang pun tunggek. Orang belakang pun tunggek sekali juga. Semuanya nak cerita bahawa kita ni sama. Tusah duduk belagak. Tusah duduk belagak. Dia meruntuhkan kesombongan kita. Sebab tu orang yang sembahyang runtuh kesombongan dia. Orang yang tak sembahyang, kalau masih sombong, ada benda lah yang tak kena dengan sembahyang dia. Mudah-mudahan bila kita banyak sembahyang, buanglah sombong, bongkak, belagak, takabur kita. Diganti dengan qanaah, syukur, redha. Dan itulah satu sebab macam mana kita boleh jadi jiran Nabi. Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Mudah-mudahan dengan jalan solat. Wallahu a'lam.